Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, murid-murid, apa khabar semua? Okey, cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat. Baiklah. Okey, ini kita masih lagi dalam subjek matematik tingkatan 1 iaitu bab 2, faktor dan gandaan. Okey, untuk video cikgu yang ini kita akan habiskan untuk subtopik untuk topik ataupun bab 2 iaitu subtopik terakhir iaitu berkenaan dengan GSTK. Okey, apa itu GSTK? GSTK short form daripada perkataan gandaan sepunya terkecil. Kalau sebelum ini cikgu terangkan tentang FSTB iaitu faktor sepunya terbesar. Kali ini kita nak lihat gandaan sepunya terkecil. Okey. Baik, video yang lepas cikgu terangkan tentang gandaan. Okey, gandaan ialah hasil tambah kan. Contoh gandaan 2, 2 tambah 2 tambah 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Gandaan makin bertambah. Okey, kalau gandaan sepunya kita perlu bandingkan antara dua nombor atau lebih daripada dua nombor. Kita kira gandaan setiap nombor tu dan kita lihat mana yang sama. Okey, sepunya maksudnya gandaan yang sama. Okey, kita bulatkan. Okey, kalau yang ni pula gandaan sepunya terkecil. Okey, antara segandaan sepunya tu mana nombor yang paling kecil? Baik, kita cuba tengok contoh ni. Kita telah pelajari bahawa gandaan sepunya bagi 6 dan 8 ialah 24, 48, 72 dan 96. Ingat lagi tak? Kita dah belajar tentang gandaan 6, gandaan 8. Okey, kita cari 6, 12, 18, 24. 4 darab 6, 24. 1 darab 8, 2 darab 8, 16, 3 darab 8, 24. Okey, ni gandaan 6, ni gandaan 8. Mana yang sepunya? 24 sepunya. Gandaan sepunya yang pertama bagi 6 dan 8 adalah 24. Okey, selain daripada 24, apa lagi gandaan? Bagaimana kita nak dapatkan 48, 72 dan 96? Ingat lagi tak? Okey, 24. Kita nak cari seterusnya. Ini adalah 1 darab 24. Nak cari seterusnya kita perlu 2 darab 24. Itu yang kita akan dapat 48. Kemudian 3 darab 24. Kita akan dapat 72. 4 darab 24. Kita akan dapat 96. Yang ni 24, 48, 72, 96. Cukup kita jumpa gandaan sepunya yang pertama, kita boleh cari gandaan sepunya yang seterusnya bagi nombor 6 dan 8. Hanya perlu kita darabkan dengan 1, mula-mula 1 lah. 2, 3, 4. Darabkan dengan gandaan sepunya yang pertama. Okey, sekarang ni kita nak cari gandaan sepunya terkecil. Dah dikatakan sini terkecil, paling kecil, bermaksud dalam nombor ini mana nombor gandaan yang paling kecil? Sudah tentunya lah 24 ini adalah gandaan yang paling kecil ataupun nombor yang paling kecil bagi gandaan 6 dan 8. Okey. Jadi kat sini untuk cari GSTK kita boleh gunakan 3 kaedah ini. Yang pertama menyenarai gandaan sepunya, yang kedua pembahagian berulang, yang ketiga pemfakturan perdana. Ingat tak lagi 3 kaedah ini? Lebih kurang kaedah apa? Kaedah untuk mencari FSTB. Ingat tak? Sama je. Kalau FSTB sama juga kita gunakan 3 kaedah ini. Cumanya kalau FSTB kita menyenarai faktor sepunya. Okey? Sama juga kita guna pembahagian berulang dan pemfakturan perdana. Kaedah yang sama. Cuma dia punya cara kalau penulisan dia tu berbeza sikit. Kita tengok macam mana kita nak gunakan 3 kaedah ni. Baik. Contoh 11. Tentukan gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3. Sekarang GSTK. Okey, untuk soalan A dia suruh cari 2 dan 3. Kita gunakan kaedah menyenaraian. Okey, kita senaraikanlah. Cari gandaan 2, cari gandaan 3. Begini, gandaan 2, 2, 4, 6, 8, 10. Gandaan 3,
1 darab 3, 3, 2 darab 3, 6, 3 darab 3, 9, 4 darab 3, 12. Mana yang sepunya? Sepunya iaitu yang sama adalah 6. Okey, yang gandaan sepunya yang pertama ini, inilah kita kata gandaan sepunya yang terkecil. Maksudnya banyak-banyak nombor dalam gandaan 2 dan 3 yang sama ini, nombor dia yang paling kecil iaitu 6. Okey, kita lihat pula bagaimana kita nak gunakan untuk cari 3, 6, 9 menggunakan pembahagian berulang, dan 3, 8, 12 kita nak gunakan pemfakturan perdana. Okey, ni buku teks kamu kamu tadi buka muka surat 40. Okey, matematik tingkatan 1 muka surat 40, kita lihat muka surat 41 pula. Okey, seterusnya kita guna kaedah pembahagian berulang. Sama juga dengan FSTB. Okey, cikgu buat semula kat sini Kita nak cari 3, 6, 9. Dia bagi 3 nombor, senaraikan 3 nombor. Gunakan kaedah pembahagian berulang, sama juga macam FSTB. Kita nak cari faktor sepunya terbesar, kita bahagikan. Baik, 3 nombor ini kita boleh pilih nombor perdana. Kita tahu 2, 3, 5, 7. Okey, ni kita cari yang asal. Baik, antara nombor perdana apa yang boleh kita bahagikan 3, 6, 9? 2 tak boleh, 3 boleh tak? Boleh Jadi kita bahagikan 3. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. 9 bahagi 3, 3. Okey, kalau FSTB, kita berhenti apabila kita dah tak boleh nak bahagikan lagi 1, 2, 3 ini dengan satu nombor yang sama kan? Tapi kalau GSTK yang bezanya, kamu kena ingat, GSTK jawapan akhir dia mesti nilainya 1. Ini kan jawapan dia 1 kan, ini dah selesai, tapi 2 dan 3 ini tak dapat 1 lagi. Jadi kita kena dapatkan 2 dan 3 ni sampai dapat 1. Kita bahagikan lagi 1 bahagi, okey, kita tak boleh, 1 ni dah selesai, kita letak je 1. 2 bahagi berapa dapat 1? 2 bahagi 2, 1. Baik, 3 bahagi 2. Ada tak jawapan dia? Tak ada kan? Kalau tak ada, kita turunkan 3. Kita bahagi lagi sebab sini ada 3. Belum dapat lagi 1, 1, 1. 3 bahagi berapa dapat 1? 3 bahagi 3. 3 bahagi 3. Jadi kita akan dapat sini 1, 1, 1. Kemudian kita ambil yang tepi ni, kita bahagikan, kita darabkan Okey, jadi kat sini GSTK-nya sama dengan 3 darab 2 darab 3. Jawapan akhirnya 18. Okey, macam ni kita dapat sini 18. Jadi kat sini kaedah pembahagian berulang, kita buat operasi bahagi sehingga syarat dia mesti dapatkan semua ni 1. Kalau FSTB berhenti setelah tak boleh dibahagikan lagi. Nota kat sini dia kata pembahagian diteruskan sehingga semua hasil bahagi ialah 1. Itu untuk GSTK. Okey, jelas Baik, macam mana pula dengan kaedah pemfakturan perdana? Okey, tadi soalannya 3, 8, 12. Jadi kat sini 2. Okey, kita tahu 3 dah memang nombor perdana. Untuk dapat 8 bukan nombor perdana. Jadi kita kena cari sifir apa yang boleh dapatkan 8. 2 darab 2 darab 2. Kemudian 12 ini pula 2 darab 2 darab 3. Kita kena letak dalam satu baris yang sama. Kemudian kita akan dapat hasil 2 darab 2 darab 2 darab 3. Dan akhirnya akan dapat 24. GSTK bagi 3, 8 dan 12 ialah 24. Okey, cuba lihat kat bawah ini kaedah alternatif. Okey, kaedah alternatif. Katakan soalan dia bagi 3, 8, 12. Dia suruh cari 3, 8, 12. Dia suruh cari GSTK bagi ketiga-tiga nombor ini. Okey, kaedah alternatif. Okey, kita boleh cari dengan cara lihat mana antara 3 nombor ini nombor yang paling besar. Kita dapat kat sini 12 adalah nombor yang paling besar. Okey. Jadi kita cari, dia kata kenapa pasti nombor itu besar? Okey, 12 nombor terbesar. Senaraikan gandaan nombor yang terbesar itu.
Baik, kita senaraikan gandaan bagi 12. 12, 1 darab 12, 12. 2 darab 12, 24. 3 darab 12, 36 dan seterusnya. Baik, kita cuba bahagikan. 12 boleh tak bahagikan dengan 3? Boleh, kita dapat 4 kan? 8, 12 bahagi dengan 8 tak boleh. Jadi 12 bukan GSTK bagi 3, 8 dan 12. Kita ambil pula 24. Okey, kita cuba 24. 24 boleh dibahagikan dengan 3. Kita dapat 8. 24 juga boleh kita bahagikan dengan 8. Kita akan dapat 3. 24 kita boleh bahagi dengan 12. Kita akan dapat 2. Disebabkan 24 ini boleh dibahagikan dengan ketiga-tiga nombor di atas, maka di sini kita katakan 24 adalah GSTK bagi 3 nombor ini. Ini kaedah alternatif. Okey? Boleh ya? Seterusnya, kita pergi muka surat seterusnya. Baik, sekarang kita nak lihat penyelesaian masalah melibatkan GSTK. Okey, contoh soalan, minuman kopi dijual dalam 6 tin sekotak dan minuman teh dijual, okey, kopi 6 tin sekotak, manakala teh 9 tin sekotak. Okey, dalam satu kotak ada 9 tin, yang untuk kopi satu kotak ada 6 tin. Ainun ingin membeli tin minuman yang sama bagi kedua-dua jenis minuman itu untuk jamuan hari jadi adiknya. Berapakah bilangan kotak yang paling kurang? Okey, nampak di sini ini adalah kata kuncinya. Paling kurang, minimum. Okey, sedikit. Ini semua kata kunci. Kalau nampak soalan-soalan macam gini, ayat-ayat begini, ini maksudnya kita kena cari GSTK. Okey? Senang je, nampak paling kurang kan? Oh, dia suruh cari GSTK. Cari GSTK untuk 6 dan 9. Baik, kita tengok penyelesaiannya. Bilangan tin minuman kopi sama dengan 6 tin sekotak. Bilangan tin minuman teh 9 tin sekotak. Dia suruh cari bilangan kotak yang paling kurang. Baik, merancang strategi. Mula-mula kita cari GSTK 6 dan 9 untuk menentukan bilangan tin minimum yang sama. Tin minuman yang sama. Cari gandaan yang ni digunakan kaedah senaraikan gandaan. Kemudian mana yang sepunya, 18 ni sepunya dan yang paling kecil. Kemudian kita dah tahu dua-dua itu bilangan tin minumannya adalah 18. Yang paling minimum 18. Kita bahagikan dengan setiap satu. 18 bahagi 6, 18 bahagi 9, kita akan dapat 3 dan 2. Jadi bilangan kotak yang paling kurang dibeli oleh Ainun ialah 3 kotak tin minuman kopi dan 2 kotak tin minuman teh. Okey, ini untuk semak membuat refleksi. Okey, untuk lebih lanjut nanti buat latihan dalam modul. Okey, nanti kita bincangkan jawapan dalam modul tu. Okey, yang ni dalam buku teks dia bagi satu contoh je. Okey, seterusnya okey, kita dah habis pun bab 2 untuk tingkatan 1, matematik tingkatan 1. Jadi rumusan di sini kita dah belajar tentang faktor dan gandaan. Okey, untuk cari faktor kita senaraikan faktor 12, faktor 18. Kalau disuruh cari faktor 12, kita buatlah sifir cari 1 darab 12, 12. Kemudian 2 darab 6, 12. 3 darab 4, 12. Ada lagi tak? Tak ada. 4 darab 3 dah pusing semula kan? Jadi kita senaraikan semua ini adalah faktor bagi 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Itu faktor. Kalau kita nak cari faktor sepunya, kita kena bandingkan untuk 2 atau 3 atau lebih nombor. Yang ni dibagi 2 nombor, 12 dan 18. Mana yang sepunya? Kita tengok dua-dua faktor ni mana yang sama. Sepunya yang sama. Yang sama 1, 2, 3 dan 6. Apa ni? 1, 2, 3 dan 6. Itu namanya faktor sepunya. Faktor sepunya terbesar pula, maksudnya antara banyak-banyak faktor yang sama ini, mana yang paling besar? Okay, tentulah 6 yang paling besar. Tengok.
Okey, kalau gandaan kita makin bertambah, berganda. Okey, sebab tu 6, gandaan 6, sifar 6 je lah. 6 darab 1, 6, 6, 12, 20, 18, 24, 30, dan seterusnya. Gandaan 8. Kalau gandaan sepunya, kita tengok mana yang sama. Kita katakan yang ni yang sama, 24, 24. Inilah yang 24. Baik, macam mana kita nak dapat yang seterusnya? Cikgu dah terangkan tadi. Kita darabkan satu persatu. Ini 1, ni 2 darab 24. Ni pula 3 darab 24. Yang ni 4 darab 24. Ni 5 darab 24. Dah jumpa gandaan sepunya yang pertama. Kita dah senang cari yang akhir, yang belakang-belakang ni. Tak perlu nak senaraikan panjang-panjang lagi. Okey, gandaan sepunya terkecil. Okey, antara gandaan sepunya ni mana pada nombor paling kecil? Okey, tentulah 24. Okey, itu saja untuk tajuk faktor dan gandaan. Cikgu harap kamu boleh kuasai untuk bab 2 ini, sebab senang untuk faktor dan gandaan ini berbanding dengan bab-bab yang akan datang. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.